Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'd. Al-Fadhil Tuan Imam, tuan-tuan muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Jalla wa'ala dengan perkenan izin kurnia daripada Allah. Pada malam ini kita diizinkan oleh Allah untuk berjumpa, untuk membicarakan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasanya bulan 11 tak ada, bulan 12 tak ada itu kan? Dekat bulan 10 je hari itu kita. Baik, kita masuk dah hari itu ni tajuk yang baru, iaitu babul muraqabah, bab pada menyatakan pengawasan dan berhati-hati. Hadis yang kita nak baca ini hadis yang ke-62 daripada kitab yang ni, Riyadhus Salihin. Qala al-musannif rahimahullah عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال صلى الله عليه وسلم فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, suatu ketika sedang kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul seorang lelaki yang berpakaian amat putih, rambutnya sangat hitam, tidak ada tanda yang menunjukkan dia seorang musafir.
dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Lalu dia duduk berhampiran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan meletakkan kedua lututnya bertemu dengan kedua lutut baginda. Kemudian diletakkan pula kedua tapak tangannya di atas kedua pahanya, di atas kedua paha baginda. Dan kemudian diletakkan pula kedua tapak tangannya di atas kedua pahanya. Lalu dia berkata, "Wahai Muhammad, ceritakan kepadaku mengenai Islam." Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam itu ialah hendaklah kamu mengucap dua kalimah syahadah bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Kamu mendirikan salat, kamu mengeluarkan zakat, kamu berpuasa di bulan Ramadan, dan kamu mengerjakan haji ke Baitullah sekiranya kamu berupaya sampai ke sana." Lelaki itu berkata, "Kamu benar. Kami sungguh merasa hairan." Dia, yakni lelaki yang bertanya, dia pula yang mengiyakan. Kemudian dia, yakni lelaki itu bertanya lagi, "Beritahu kepadaku mengenai iman." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iman itu ialah percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, dan kamu yakin dengan qadar Allah yang baik dan yang buruk." Lelaki itu berkata, "Kamu benar." Lalu lelaki itu bertanya lagi, "Beritahu kepada aku mengenai ihsan." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hendaklah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Dia, dan jika kamu tidak melihatnya, sesungguhnya Allah tetap melihat kamu." Lelaki itu bertanya lagi, "Beritahu kepadaku bilakah berlakunya hari kiamat?" Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, "Tidakkah orang yang bertanya itu lebih mengetahui daripada orang yang ditanya?" Lelaki itu bertanya lagi, "Terangkan kepadaku tanda-tanda hari kiamat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tanda-tandanya ialah bila seorang hamba perempuan melahirkan seorang yang kemudiannya menjadi tuan ke atasnya, dan engkau dapati orang-orang yang tidak berkasut, tidak berpakaian, yang hidup susah, pengembala kambing, mereka berlumba-lumba membina bangunan yang tinggi-tinggi. Kemudian lelaki itu pergi meninggalkan tempat tersebut, dan aku, yakni Umar tadi ni, tidak menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah pada suatu masa baginda bertanya, "Tahukah kamu siapa lelaki yang bertanya pada hari itu?" Jawabku, yakni jawab Umar, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Lalu baginda menjelaskan, "Sesungguhnya itulah Jibril alaihi salam datang untuk mengajarkan kamu tentang agamamu." Hadis riwayat Muslim. Terjemahan dia ni ada sikit lari dia. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis yang panjang ini ialah suatu hadis yang terkenal. Hadis yang mana hadis yang sahih ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan yang meriwayatkan kepada kita, yang cerita balik kepada kita, ialah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar merupakan khalifah Islam yang kedua selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda ni benda yang sangat simple, pengetahuan yang kita kata sangat ringan, yang bukanlah susah pun. Tapi kalau tuan-tuan pergi tanya budak-budak sekolah, bukan kata hak tingkatan 1 sampai yang tingkatan 5, ceramuk habis. Mereka tak tahu lepas Nabi wafat siapa yang jadi pengganti, siapa pemimpin orang Islam, tak tahu. Siapa lepas tu, kalau kita kata Abu Bakar, siapa ganti lepas tu, tak tahu. Tahap pengetahuan itu baru kita sebut tentang tahap pengetahuan, belum cerita tahap penghayatan dan kefahaman.
Dia tak tahu benda-benda yang simple. Walaupun benda ni taklah menambahkan iman, tetapi nak tunjukkan manusia-manusia yang sangat rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tak patut kalau orang Islam tak tahu. Para ulama daripada zaman dulu sampai zaman sekarang, bahkan kalau di zaman dalam satu dekad, dalam masa setahun 100 dan tempoh 100 tahun ini, berpuluh kajian para ulama tentang Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ada yang tulis kajian tentang pandangan-pandangan Umar yang berbeza daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang buat kajian tentang kefahaman fiqh Umar. Umar dia dengar hadis Nabi, dia absorb, dia faham hadis itu, dan cara dia memahami itu kadang-kadang berbeza daripada sahabat yang lain. Ada orang himpunkan perbezaan antara Umar dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Dua tokoh besar. Tapi dua-dua ni ada pendirian yang berbeza antara satu sama lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tuan-tuan, "Lau kana an-nabiyya ba'di lakana Umar." Kalau ada nabi lepas aku, tu Umar lah. Nak gambarkan Umar ni satu manusia yang sangat hebat. Satu manusia yang sangat advance pandangan dia. Di zaman Umar tu, ketika bila zaman Abu Bakar dia dah tebas habis dah, pemberontak yang murtad, hak tak mau bayar zakat, nabi palsu, semua dia dah tebas habis. Zaman tu dah reda, masuk zaman Umar, ialah zaman pembangunan, zaman kemajuan, zaman tersebarnya Islam sampai ke bumi Al-Qadisiyah, sampai masuk ke dalam jajahan-jajahan Parsi, Iran di sana. Ini Umar. Baik, Umar ini tuan-tuan juga merupakan, selain daripada sahabat Nabi, dia juga merupakan bapa mertua kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma menikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tu Umar. Umar ni lah yang cerita pada kita bahawasanya pada satu masa, bainama nahnu julusun inda Rasulillah, pada satu ketika kami sedang duduk lepak-lepak dengan Nabi. Bukan lepak sembang kosong dak. Mereka akan duduk melingkung Nabi ni, mereka akan bertanya tentang perkara-perkara agama. Nabi akan terangkan perkara agama. Ada ketikanya dalam majlis-majlis yang macam itulah turun wahyu. Dalam orang kumpulan Nabi kadang-kadang akan turun wahyu. Tapi yang ni Umar kata, masa tengah duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu masa, tiba-tiba tala'a alaina rajulun, muncul di kalangan kami ini satu orang lelaki. Digambarkan penampilan lelaki ini, syadidul bayadis siyab, pakaiannya serba putih sungguh. Maknanya bukan ini pakaian kusam, bukan pakai baju putih yang dah pudar, yang dah luntur, dak. Pakaian ni putih memang salah. Syadidu sawadis sya'r, rambut hitam bagaikan orang muda. Itu penampilan yang digambarkan oleh Umar radhiyallahu anhu tentang lelaki ini. Dan yang ketiganya, la yura fihi atharus safar, tak nampak kesan dia ni musafir. Apa yang nak ditegaskan di sini, nak habaknya ialah lelaki ini tiba-tiba muncul. Pasal kalau kata dia ni mai daripada jauh, daripada duduk dengan Nabi dalam masjid, kalau kata dia ni orang luar, orang daripada pedalaman Arab Badui, delegasi daripada kabilah-kabilah Arab yang di luar daripada Madinah sana, tentu mereka akan cerita mai dengan berkuda, mai dengan pakaian. Dan kebiasaannya, tuan-tuan jalan kat Padang Pasiak ni, terus kata zaman dulu, zaman lah, kalau tuan-tuan jalan kat Mekah, jalan kat apa kan, kita pakai tutup muka tu kan, hak putih pakai tu, tuan-tuan lalu kat terowong tu musim haji kan, masuk terowong, keluar terowong, hitam dah tu. Nak gambarkan habuk, kotor, berdebu. Kalau tuan-tuan sampai di Madinah, sampai di Mekah, tengok kereta, plate number dia daripada Dubai, daripada Qatar, yang nampak betul-betul cermin tu je sikit, hak lain semua penuh dengan debu Padang Pasiak. Betul tak? Nak gambarkan dengan debu apa semua, kalau orang berjalan mesti nampak kesan debu.
Mesti nampak ada kusut masai. Rambut tu taklah jadi jenis nampak macam hitam merelit macam ngabur minyak. Tapi lelaki ni pakaian serba putih, tak nampak kesan celah, debu, kesan habuk, tak ada. Rambut pun elok. Tak nampak kesan musafir. Tak nampak kesan musafir. Dan nak tahu dia ni siapa, bila di kalangan mereka ni tak ada siapa pun yang tahu. Itu yang disebutkan oleh Umar radhiyallahu anhu, wala ya'rifuhu minna ahadun. Siapa pun di kalangan kami yang tak kenal dia ni, yang kenal dia ni, siapa pun tak kenal. Katanya ni siapa? Tak tahu. Ni siapa? Tak tahu. Orang tak tahu. Jadi lelaki ni yang digambarkan oleh Umar radhiyallahu anhu ialah seorang lelaki yang tiba-tiba muncul. Ni tak fokus dia. Baik, apa yang lelaki ni buat? Dia mai kat Nabi SAW, terus dia duduk bertemu lutut dengan Nabi. Duduk dia terus bersila bertemu lutut dengan Nabi SAW. Kemudian tangan dia letak dekat paha dah. Kalau ikut gambaran hadis ni, ialah tangannya letak atas paha Nabi, terus pegang, tanya kat Nabi SAW. Dia terus tanya, "Ya Muhammad." Tuan-tuan, kalau di kalangan sahabat Nabi sendiri, kalau kita baca hadis, mereka tak sebut nama ya Muhammad. Mereka tak panggil nama. Mereka akan panggil ya Rasulullah. Tak tu. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Itu panggilan standard. Pasal tak boleh panggil Nabi dengan panggilan yang macam biasa-biasa. Kena panggil Nabi dengan panggilan kehormatan. Yang tu. Kalau ada yang panggil ya Muhammad, yang tu biasanya orang yang belum Islam, mai daripada Arab Badui, mai daripada Ceruk pedalaman sana tu, mai jumpa Nabi, dah tentu dia tak panggil ya Rasulullah pasal dia belum Islam. Dia tahu nama, dia sebut ya Muhammad. Yang tu. Ataupun kalau yang mungkin di kalangan Arab yang juga belum Islam, dia akan panggil dengan gelaran ya Abul Qasim. Itu gelaran Nabi. Tapi kalau di kalangan sahabat, dia akan panggil ya Rasulullah. Hak kawan ni tak, dia terus panggil ya Muhammad, wahai Muhammad. Dia terus minta kat Nabi, akhbirni anil Islam, habaq kat aku tentang Islam. Soalan ni tuan-tuan, kalau dalam bahasa Arab dia ada soalan, dia ada macam-macam maksud. Ada soalan yang kita dah tahu jawapan, tapi kita tanya juga. Untuk apa? Pertama, untuk kita menguji orang yang ditanya. Macam kalau tuan-tuan ngajak sekolah ke apa-apa, ngajak dalam kelas, kita tanya anak murid soalan, dah cikgu yang tanya, tentu dia tahu jawapan tu. Dia tanya maknanya untuk menguji kebolehan dan kemampuan orang yang menjawab. Yang tu. Satu lagi bentuk pertanyaan ialah kadang-kadang dalam majlis, dalam kuliah apa semua ni, ada satu orang dia tahu dah jawapan tu, tapi dia kata kalau dia tak tanya, orang lain tak akan tanya dan orang tak sampai maklumat tu ke orang lain. Maka dia saja timbulkan soalan macam dia tak tahu, padahal dia tahu. Supaya dia tanya soalan, maka ustaz yang mengajak akan terang, orang lain akan dapat faham. Itu bentuk-bentuk soalan yang ada. Dan ada juga bentuk soalan, iaitu soalan petikai, soalan tak mau buat. Jenis ni sampel dia ada dalam surah Al-Baqarah, cerita tentang Bani Israel dengan Nabi Musa alaihi salam. Bila Allah Ta'ala perintahkan untuk cari Baqarah, cari lembu betina seekor, buat apa? Ambil lembu betina tu, mana-mana anggota dia, pukul atas mayat yang dijumpai tu, satgi mayat tu akan beritahu siapa yang bunuh. Tentang baca surah Baqarah kan? Cerita tentang Bani Israel tu. Dia tak mau buat, dia pun tanya macam lembu jenis apa, lembu tu macam mana pula warna dia, besar mana, tua ke, muda ke, banyak cerita. Itu ialah bentuk soalan pertikai, soalan tak mau buat sebenarnya. Jadi tuan-tuan kalau bertanya, kena pilih kita nak letak tempat kita di mana. Kalau kita memang tak tahu, memang menjadi tuntutan kepada kita untuk bertanya dalam urusan agama terutamanya, dan juga urusan-urusan keduniaan yang lain. Allah Subhanahu wa taala perintah kita untuk bertanya soalan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang mengetahui kalau kamu tidak mengetahui. Ahla dzikri disebut oleh para ulama sebagai tanyalah alim ulama.
Tanyalah orang yang mengetahui. Tanyalah orang berilmu kalau kamu tidak mengetahui yang tu. Tapi Quran juga sebut tentang jangan banyak sangat bertanya dengan soalan-soalan yang melampau. Soalan yang tak ada faedah. Soalan yang kalau kita tahu lagi menyusahkan. Yang tu tuan-tuan sendiri nak kena sukat. Pasal Quran sebut la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan kamu tanya tentang benda-benda yang kalau dijelaskan kepada kamu akan menyusahkan kamu. Itu contoh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dalam disebutkan dalam satu ketika satu hari dia berjalan dengan orang. Tiba-tiba dekat laluan dia tu ada orang sembahyang tu, ada ayak lalu lintas kena kat baju dia. Kena kat baju dia tu, kawan yang sebelah tu nak pergi tanya, dia tahan. Dia beritahu ke orang yang sembah ayat tu, jangan habaq aku, ayat ni ayat apa. Terus apa kita? Pasal apa? Dia tak mau tahu ayat tu ayat apa, kira ayat ni kalau asal hukum ayat ialah suci. Tak ada orang nak limpak ayat najis ke apa, tak ada. Jadi tak usah habaq apa-apa, kita kira macam tu saja. Jadi soalan yang menjadi macam tu dia tak mau soal. Pasal kalau soal satgi dia mula main dengan was-was. Bila soal satgi dia main dengan menyusahkan. Jadi itu antara yang ditunjukkan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik, patah balik pada hadis ni. Dalam hadis ni lelaki yang baru muncul itu tadi tanya kepada Nabi, akhbirni anil Islam. Bagi tahu ke aku apa itu Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun jawab, al-Islam. Islam itu antashhada an la ilaha illallah, yaitu engkau bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan bahawasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu adalah tiang pertama, tiang seri kepada Islam. Kalau kita sebutkan tiang ataupun dia punya sendi tu dipanggil sebagai rukun. Atau panggil rukun. Jadi rukun pertama bagi Islam, dia kena bukan sekadar menyebut dengan lidah. Perkataan antashhada, kamu menyaksikan, kamu bersaksi. Perkataan itu tuan-tuan sebenarnya dari sudut penggunaan biasa orang Melayu, bahasa orang Melayu, dia tak dapat nak feel benda tu. Tapi dalam bahasa Arab perkataan antashhada, perkataan syahadah, penyaksian, dia bukan sekadar melihat dengan dia faham, dia akur, dan dia benar-benar yakin. Dia bukannya kalau kita terjemah bahasa Melayu lamuan, aku naik saksi, kan? Bila terjemah aku naik saksi, mula lepas tu akan ada manusia-manusia kaki-kaki penyeleweng ni, dia mula mereka. Dia kata maksudnya bila kita mengucap tu, kita naik makam ke tinggi sangat, naik makam tinggi sampai ke langit mana ke, fana ke, kita nampak, kita pun menyaksikan Allah Ta'ala, maka bersatulah kita dengan Allah. Hak tu semua ayat-ayat kufur belakang. Asas perkataan naik saksi itu bukan dah dapat sekadar terjemahan bahasa Melayu lama kita. Tapi akan ada orang, dia akan eksploitasi, dia akan salah guna terjemahan tu. Dia tak ambil maksud hak Arab yang betul. Dia mula mereka maksud naik saksi tu, kita ni bila kita mengucap kita kena naik makam, naik, kita akan ada rasa khayal, kita akan jadi gamaknya macam mabuk kot. Barulah datang dia punya perasaan zauq, feel itu kononnya. Itu bentuk-bentuk dan ciri-ciri ajaran yang sesat. Maksud perkataan Nabi itu antashhada, kamu menyaksikan, kamu melihat, kamu menyaksikan, kamu yakin, kamu akur. Bahasa Inggeris barangkali dia punya perkataan tu mungkin lebih tepat. Kalau kita sebutkan tentang maksud saksi kan, saksi. Bila orang panggil masuk mahkamah, saksi itu akan menceritakan balik apa yang dia lihat secara benar. Dan dalam Islam ada satu peruntukan khas, dosa yang sangat besar untuk orang-orang yang menjadi saksi-saksi palsu, yang mengeluarkan pengakuan palsu terhadap satu-satu perkara. Dosa besar. Dia panggil syahadatuz zur, saksi penyaksian palsu.
Baik, jadi dalam kes ini, dalam maksud syahadah ini, ialah kita melihat, kita meyakini dan kita mengeluarkan balik keakuran itu, bahawasanya apa yang kita nak akurkan ini, apa yang kita nak bagi tahu kepada orang, apa yang kita nak sampaikan, keyakinan kita ini, teras dia, la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sembahan. Perkataan ilah ini tuan-tuan digunakan dalam nas Al-Quran, dalam nas hadis dan dalam yang lain-lain lagi. Digunakan untuk apa-apa sahaja yang dijadikan idol, yang dijadikan sembahan oleh mana-mana manusia. Sama ada dia berbentuk patung, batu berhala, ataupun dia berbentuk alam semula jadi, pokok, gunung, bukit, matahari, bulan, bintang, ataupun dia berbentuk manusia. Itu semua ilah. Dan Quran juga masukkan hawa nafsu yang disembah menjadi ilah. Quran sebut, Allah Ta'ala katakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apa kau tidak melihat orang-orang yang menjadikan sebagai Tuhannya itu adalah hawa nafsunya. Jadi hawa nafsu itu boleh menjadi ilah, boleh menjadi Tuhan kepada manusia. Tapi adakah itu Tuhan yang sebenar? Adakah itu yang diminta untuk kita abdikan diri? Adakah itu yang akan membawa kita bahagia di hadapan ataupun bahagia di hari akhirat nanti? Dah. Pasal itu penyaksian yang paling utama ialah mengatakan tak ada siapa, tak ada satu pun yang berhak untuk dibesarkan, diagungkan, diabdikan diri, dipanjat permohonan dan doa, melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada dua, tak ada tiga yang lain. Pasal itu kita sangat-sangat mengecam, kita sangat-sangat marah dan kita kritik orang yang cuba letakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama tara dengan Allah Ta'ala. Orang-orang yang cuba letakkan fungsi dan peranan Nabi sama macam Allah Ta'ala. Pasal itu syirik. Pasal itu bercanggah dengan penyaksian yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tu bercanggah dengan hak Jibril mengajak Nabi ni. La ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sembahan, tak ada siapa yang kita puja, tak ada siapa yang kita abdikan diri, yang kita tundukkan jiwa raga kita ni, yang kita panjatkan doa, yang kita gantung harapan dalam apa juga keadaan, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita ikrarkan tiap-tiap kali kita baca Fatihah. Kita kata apa? Iyyaka na'bud, hanya kepada engkau di situ ialah Allah. Na'budu, kami abdikan diri. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Maka itu dipanggil tauhid. Itu dipanggil tauhid. Lawan bagi tauhid ialah syirik. Maka mana-mana manusia yang mengabdikan diri, bila dia abdikan diri kepada Allah, dalam masa yang sama dia juga sanggup untuk rukuk, sujud, tunduk pada benda lain, itu syirik. Pasal apa nama syirik? Hak Allah pun dia tunduk, yang lain pun dia tunduk. Allah tu dia, kalau orang tanya siapa Allah? Allah cipta langit, cipta bumi. Yang tu dia tahu Allah Ta'ala. Tapi dalam masa yang sama, bila dia nak buat korban, nazar ke apakah, dia buat sembelihan, pergi hantar kat patung berhala. Itu yang Quraisy buat zaman dulu. Kalau tanya siapa yang mencipta langit dan bumi? Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Tentang buka surah Al-Ankabut dan banyak lagi surah yang lain. Kalau kamu tanya kat depa, tanya kat Muhammad, kalau kamu tanya kepada mereka, ni Quraisy ni, siapa yang cipta langit dan bumi? Siapa yang memperjalankan bulan dan matahari? Pasti mereka kata Allah. Mereka tahu.
Tapi dalam masa yang sama, bila mereka tawaf Kaabah, mereka akan puja berhala-berhala yang ada di keliling Kaabah. Yuhibbuhum ka hubbillah. Mereka cintakan kepada berhala ni macam mereka cintakan Allah Ta'ala juga. Yang tu syirik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, mesej kedatangan Nabi SAW ke muka dunia ini yang disebut sebagai rahmat untuk seluruh alam itu, mesej terasnya. Itulah mesej Nabi Muhammad SAW. Itulah mesej Isa, Musa, Ibrahim, sebutlah semua yang lain. Ialah mesej yang ini, la ilaha illallah. Allah Ta'ala sebut walikulli walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasul an i'budullah. Dan kami telah utuskan, bangkitkan bagi setiap umat tu satu rasul, seorang rasul, rasulah an i'budullah, untuk dia mengatakan hendaklah kamu mengabdikan diri kepada Allah. Ada beberapa ayat, ada satu ayat sambung wajtanibut taghut, dan jauhkan diri daripada taghut. Dalam ayat yang lain, dalam ba'ani ibudullah, hendaklah kamu mengabdikan diri kepada Allah. Malakum min ilahin ghairu, tak ada Tuhan dah selain daripada dia. Tidak ada Tuhan dah untuk kamu selain daripada dia, selain daripada Allah. Jadi bila nak abdikan diri, hanya kepada Allah Ta'ala. Itulah perjuangan Nabi, mentauhidkan ibadah kita, mentauhidkan pengabdian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk sampai peringkat mentauhidkan untuk penjelmaan ataupun kita katakan pengamalan, dia mesti mulakan dengan ikrar. Dia mesti dimulakan dengan penyaksian lidah, pengakuan daripada lidah. Barulah amalan dengan anggota tubuh kita. Yang tu. Hak tu Islam. Tapi berhenti dekat tu saja ke? Tak. Tak cukup bagi seorang manusia hanya mengucap la ilaha illallah. Bila mereka yang kedua dia tak mengucap. Dikhabarkan. Wallahu a'lam. Ni cerita lebih daripada belah tahun dulu ni. Ada satu orang manusia, bila pejabat agama katakan dia pasal nak menikahkan anak perempuan dia kan, di Pening kan ni, mengucap, dia pun asyhadu an la ilaha illallah. Tu satu lagi, tu saya tak mau sebut. Dia tak mau sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada dia Islam ni cukup dengan Quran, Allah Ta'ala aja. Nabi itu manusia biasa sama macam kita. Ni puak-puak jemaah Al-Quran, puak-puak anti hadis. Yang tu dia tak mau mengucap yang kedua tu. Kalau tak mau mengucap yang kedua tu, maknanya Islam dia tidak sempurna. Dia mesti dia rangkai kata dua sekaligus. Nak masuk dia kena, Islam ni kalau nak masuk dia kena sebut dua ni. Dia tak boleh salah satu, dia tak boleh tinggal. Skip satu tak boleh. Masa tu Nabi kata wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad itu pesuruh Allah. Tuan-tuan, kalau kita faham betul-betul bila dirangkaikan dua tu, nak habaq kata Muhammad bukan Tuhan. Dalam lafaz-lafaz syahadah yang lain Nabi ajak wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad itu hamba kepada Allah dan utusannya. Makna kata jangan letak Muhammad itu sebagai Tuhan, tapi dia adalah pesuruh Tuhan. Dia adalah Rasul, dia adalah utusan. Bila dia utusan, maka semua yang disampaikan itu hendaklah diambil. Pasal Allah Ta'ala hantar kiriman kepada hamba, kepada kita, laluan postman dia, postman Tuhan Nabi itu. Jadi semua nak kena terima. Hak Nabi bawa tu semua nak kena ambil. Itu yang Quran kata, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang dibawa datang kepada kamu oleh Rasul, ambillah dia. Allah yang perintahkan tu. Ambil utusan itu, ambil bingkisan daripada Al-Quran, daripada Allah Ta'ala. Namun tetap Rasul itu hamba Allah, dia bukan Tuhan untuk disembah. Inilah ajaran yang paling clear tuan-tuan, akidah. Nak kena habaq yang tu. Jangan ada siapa-siapa yang sangka yang kita ni boleh, tak apalah kita boleh sembah Nabi sama, tak apa. Jangan buat penin yang tu. Nabi itu ialah utusan Allah, maka antara kita dengan Nabi, interaksinya ialah
kita wajib beriman, kita wajib sayang, dan kita wajib ikut. Bukan tak lebih daripada tu, dan juga tak boleh bagi kurang. Kalau kita angkat lebih, tak ada beza dengan Kristian yang mengangkat Isa alaihi salam menjadi Tuhannya. Itu yang Nabi sebut, la tatruni kama ataratin nasara ibna Maryam. Jangan kamu puja aku berlebihan seperti mana Nasara memuja Isa anak Maryam. Itu Nabi sendiri sebut, bukan kita saja reka. Bukan kita tak sayang Nabi. Nabi habaq yang tu, tanda kita beriman dengan Nabi dan kita tahu Nabi itu adalah utusan Allah, ikut hak Nabi habaq. Dah Nabi kita jangan lebih, kita pun jangan bagi lebih. Kalau Nabi kata buat, kita buat. Tak hak Nabi suruh buat tu, bukanlah kita mampu sangat, tak pernah larat nak buat. Tapi kita buat. Tapi jangan perlu letak lebih daripada apa yang Nabi bawa. Kerana itu dikira sebagai melampaui batas dan memandai-mandai. Baik. Itu rukun yang pertama, sekali letak. Syahadatu an la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Yang kedua, wa tuqimas salah, dan kamu mendirikan salat. Kamu mendirikan salat. Ini rukun Islam yang kedua. Orang yang mendakwa dirinya Islam, wajib ke atasnya mendirikan salat. Ribut, taufan, apa saja, banjir besar ke, tsunami ke, salat dia tetap kena buat. Hak tu fundamental dia, asas. Itu teras dia. Macam mana keadaan pun salat mesti kena ditegakkan. Cuma isu yang keduanya ialah bentuk perlakuan dan teknikal salat ini boleh berubah berdasarkan kepada keadaan. Itu yang tuan-tuan, kita belajar akidah tentang wajib mendirikan salat, tapi kita kena belajar fiqh macam mana solat itu didirikan berdasarkan kepada keadaan-keadaan yang tertentu. Suasana tenang, aman damai macam ni, kena main masjid, datang solat berjamaah sekali. Tapi tak ramai-ramai itu pula ada satu orang dia tak boleh lipat lutut lama sangat, sekali dia jadi krem ke, dia tak boleh buat, sakit ke, dia tak boleh berdiri, dia kena duduk. Yang tu dah berubah. Ada orang mai daripada jauh mai singgah tempat ni, orang semua solat boleh solat satu waktu satu je, dia mai lepas kita bangkit solat, dia bangkit solat yang kedua pula, jamak namanya. Solat kena buat, tapi berubah tak? Ada dia punya perubahan sikit sebanyak berdasarkan keadaan orang tu. Dia musafir, daripada solat zuhur 4 rakaat dia boleh buat tinggal 2, itu dipanggil qasar. Kalau hari hujan lebat, nampak gaya bila macam mana hujan ni, nak patah balik mai pula, patut pergi pula. Mayang-mayang maghrib, jamak terus hingga Isya, balik rumah terus lena. Itu dia panggil jamak kerana hujan. Tengok bukan takat hujan, kan nak naik dengan banjir dengan apa semua sekali. Kalau Nabi hujan pun Nabi jamak, takkan kita orang dekat nak banjir, tengah sejengkal lagi nak sampai dalam masjid, tak lain dia jamak. Itu keadaan-keadaan yang mungkin boleh berubah. Ada orang dia boleh sembahyang berdiri, ada tak boleh sembahyang berdiri, dia kena duduk, tak boleh duduk, dia kena berbaring. Sampai kepada diajar dalam Quran, diajak juga dalam hadis. Kalau solat tengah perang ni, kalau perang macam zaman moden, duduk dalam pengkalan masing-masing, duduk tembak keluar, tu satu cerita. Ni tengah berdepan dalam pertempuran. Satu puak depan sana, kita kat sini tengah berkawal. Ada 3-4 macam bentuk salat yang dinamakan dengan salatul khauf, salat dalam keadaan ketakutan. Tentang baca hadis tu banyak. Salat tetap kena salat, tapi ada beberapa bentuk kelonggaran, perubahan kaifiat dan sebagainya. Sampai waktu solat tu penuh. Tuan-tuan kalau pergi masjid, tempat masjid kita kot jarang-jarang jumpa. Pergi Masjidil Haram, masuk masjid, tersesak sampai tak boleh. Masa solat tu masa berdiri rapat macam mayat-mayat tu. Jarak sikit je. Takkan tak solat? Tak boleh, masih tetap juga kena solat.
Rokok takat mana boleh tunduk? Rokok takat mana boleh tunduk? Sujud, kalau kita sampai sujud termasa duduk sujud atas tumit orang depan, sujud atas belakang orang depan, sah solat tu. Sah. Tak payah kena nak bangkit pergi sembahyang lain daripada tadi sembahyang duduk sujud atas kaki orang. Mana nak sah? Dah tak. Sah. Dalam keadaan yang syiddatuz zahmah dipanggil, terlampau padat. Itu semua nak kena mengaji, dipanggil fiqh. Tuan-tuan naik atas pergi keluar ke laut pergi mancing ke jadi apa? Masuk waktu solat. Oh ya, dia tak boleh solat dan ini nak sembahyang macam mana? Ayak nak ambil wuduk tak boleh. Nu keliling tu ayak sungai tak boleh ambil. Oh tak boleh dia kata, nak ambil sekali kalau berdiri jatuh. Ada solat duduk atas kat dalam kapal, dalam perahu. Solat dalam keadaan duduk, dah tahu kalau berdiri boleh terbalik, dia wajib solat duduk. Nak ambil wuduk kat tu. Oh tu laut tak apa. Ni kalau jalan naik kereta tiba-tiba sampai kat jembatan Pulau Pinang nak turun sana ada lori terbalik kat tengah tu, jam. Waktu nak habis dah. Keluar daripada pejabat tadi pukul 4.30, pukul 5 asak tadi tu tak ada solat lagi. Sampai jembatan sekat jalan dah pukul 6.55. Nak lepas ni terasa-rasa tak ada maghrib, tak ada asak ni. Nak macam mana? Oh tak apa, kita hormat waktu, hormat tak payah sembahyang. Itu bukan ajaran Nabi. Salat wajib dibuat. Inna salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu ke atas orang beriman ialah satu ketentuan, satu kewajipan yang telah diwaktukan. Dirikan salat itu rukun Islam. Nak buat ke mana? Mayang tengah mandu tu. Cuma jangan lupa kaifiat dia tengah duk baca Fatihah macam mana, rokok macam mana, sujud macam mana. Jangan pejam mata pula. Mandu kan. Tak mandu kalau dah jam macam tu. Wuduk tak ada. Itu ada part dia pula faqidut tahurain. Dia tak ada wuduk, dia tak boleh, dia mungkin boleh bertayamum, tak boleh tayamum setakat mana yang ada untuk tayamum. Habis kaulah di kalangan ulama tentang tayamum mana ada. Tapi nama kata nak tinggalkan solat tak ada kaul di kalangan ulama. Hak kata tak apa, kita solat sekali kita balik, lepas solat kita solat arma waktu, sekali kita balik kita solat lain. Kalau nak balik nak solat lain, maknanya hak buat tambah tadi buat tu apa dia? Sah ke tak sah? Tak sah. Pasal apa tak sah? Pasal tak cukup. Kalau tak sah, pasal apa solat? Dia buat setakat mana yang dia ada, sah pada kadar kemampuan yang dia ada. Bila dah yakin yang tu sah, dia tak payah buat dah lepas tu. Cukup dah. Tapi kalau dia kata tak, ni bayang saja je. Oh nampaknya buat wayang. Maknanya hak mula tu wayang, lepas tu kena buat lain. Awak main-main dengan Allah Ta'ala. Kena ingat tuan-tuan, hak ni Jibril mai turun jumpa Nabi, mesej yang sangat besar. Wa tuqimas salah, dirikan salat. Macam mana keadaan pun. Ini kadang-kadang yang sampai sakit. Ada satu kawan cerita, jatuh aksiden, jatuh motor, tangan berbalut. Baru nak pergi beli ayak, dia nak pergi mana? Nak ambil wuduk. Oi, jangan kata hang dengan luka dalam tu, berdarah apa semua. Tak sah sembahyang, tak apa-apa. Sekali balik habis buka simen tukang qada semua. Dia kira semua main qada lah. Pasal apa tak boleh solat? Nunggu dia kata dalam tu dengan darah dengan semua, bukan sah solat tu. La haula wala quwwata illa billah. Hak tu kata jahil tu dekat dengan neraka. Hak tu yang Nabi kata tuntut ilmu tu mudahkan jalan ke syurga. Kadang-kadang orang sakit kan, orang sakit duduk hospital apa semua, siapa pun tak peduli, tak heran. Mayang tak. Padahal orang yang sakit yang nazak itulah yang paling penting, yang paling perlu untuk menghadap Allah Ta'ala. Biar dia nak menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan dia sentiasa ada solat yang dia buat, dia tak tinggal. Selama mana dia masih ada akal, dia boleh sedar, dia wajib. Yang ni tuan-tuan, sangat penting. Baik, panjanglah sebut tu. Yang berikutnya, jadi syahadah rukun pertama, salat rukun yang kedua, rukun yang ketiga dipanggil wa tu'tiyaz zakah, dan kamu mengeluarkan zakat. Penting tak penting zakat ni tuan-tuan, Allah Ta'ala tentukan dalam sejarah umat Islam ni ada puak yang engkar keluarkan zakat.
Nak tunjukkan kekeliruan tentang zakat ni bukan kemudian ni, daripada awal lepas Nabi wafat je keluar dah puak yang mengelirukan. Dia kata tak payah zakat, tak perlu. Zakat ni bayar masa Nabi Muhammad ada, kita bayar. Nabi tak ada, zakat tak perlu dah. Dia boleh kona, dia boleh tukar nas-nas agama tu kepada cara dia faham sendiri. Jadi tuan-tuan, masalah zakat ni dia agak complicated, dia panjang, banyak jenis dia, dan banyak juga pandangan ulama tentang perincian benda tu. Tak patut untuk kita abaikan sebenarnya. Kena tahu juga, bagi orang yang berniaga dia kena tahu tentang mana apa benda-benda yang dia kena zakat. Orang yang ada kereta, orang yang mungkin lama dia tak ada duit, tak ada kereta, dia ada kebun, dia ada tanah bergelung-gelung, tiba-tiba 30 tahun duk simpan benda tu tak jadi apa, orang main beli nak jual, orang nak main beli kan, dia jual tu bukan jual saja, kena kira peruntukan zakat di situ, ada peruntukan dia, kena tahu lah benda tu. Dan tu bukan nak boleh faham, boleh ajak sekali, dia panjang benda tu kan. Orang yang main saham, orang yang kerja kilang dapat anugerah saham daripada kilang, sekian-sekian saham banyak mana. Setiap angle tu ada perincian dia. Ada part yang memang kena zakat, ada part tak kena zakat, ada yang kena 2.5%, ada yang kena 10%. Tu detail. Jadi yang tu tuan-tuan, kita bimbang kalau kita terlepas pandang benda tu, maka sebenarnya zakat tu pentingnya dia kerana dia menyucikan harta, dia bersihkan harta kita, dia menambahkan keberkatan, dan dia menyucikan jiwa. Bila kita abaikan, kita sambil lewa, kita tak ambil berat, kita pun buat tak tahu je tuan-tuan. Itu yang rasa-rasa macam duit macam banyak tapi macam tak berapa nak ada kata, tak apa nak ada duit. Kata macam banyak tapi rasa macam tak bahagia. Kalau nak kira tengok gaji macam banyak tapi macam tak cukup. Siapa? Kadang-kadang ada benda-benda yang kita terlupa, kita terlepas. Dan kita sanggup untuk keluarkan benda-benda duit ni untuk benda-benda yang kita pun tak tahu mana punca asal usul. Tuan-tuan, siapa yang buka ada WhatsApp, ada Facebook kan, hari ni kot cerita start mula hari ni ke kemarin lah, yang senarai list bil orang mati tu kan, siapa dah tengok? Masjid pun tak jauh sini je pun, masjid tu dah kepala dia punya letterhead masjid tu, senarai bil orang mati tu, bil van berapa banyak, panggil telefon orang, panggil semayang berapa banyak, sampai pada upah orang baca Quran banyak-banyak, upah mayang berapa banyak. Boleh ialah duit kereta van kena bayar kan, bukan boleh free. Ada bahagian yang memang kena bayar lah, cuma mungkin mahal ke murah tu pulang lah. Tapi ada bahagian-bahagian item-item bayaran tu yang tak masuk langsung dalam agama, hak tu boleh berhabis, seribu habis dalam tu. Sedangkan benda-benda macam zakat yang kita memang perlu untuk bersihkan harta kita, yang tu kita buat tak tahu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting zakat ni. Dan bagi bila pemerintah umpamanya macam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia angkat senjata memerangi orang-orang yang declare tak mau bayar zakat. Itu suatu kemungkaran yang besar. Atau untuk individu, untuk macam kita individu ni, perkataan zakat itu sendiri membawa maksud penyuburan. Dia bukan sekadar purifying, bukan sekadar penyucian, dia penyucian dan penyuburan. Dia sucikan jiwa kita, kita reda dengan Allah Ta'ala. Harta yang Allah bagi itu bukan kita punya, itu milik Allah, yang kita nak kena kongsikan dengan orang lain yang berhak. Jadi bila kita keluarkan itu, kita keluarkan dalam bentuk kita mencari reda Allah. Itu penyucian jiwanya. Dan bila kita boleh bagi dengan penuh rasa kesedaran, itu penyuburan. Rasa simpati, rasa kasih sayang, ambil berat hal orang lain, itu penyuburan. Dan di sebalik itu tuan-tuan, nilai untuk harta itu sendiri, harta disucikan daripada benda-benda yang tak sepatutnya. Dan harta itu juga insya Allah Allah Ta'ala akan suburkan dengan keberkatan. Kita pun tak perasan. Ada orang, ada kawan seorang tu, dia kata kadang-kadang orang berniaga lah, dia kata mungkin tak berapa perasan. Tahun pertama berniaga, dia kata kena bayar zakat pendapatan
baru bayar dalam 250 dia kata. Mai tahun kedua bayar zakat 2,500. Tak lama lepas tu bila bayar zakat dah mula jadi 25,000. Bila bayar zakat 25,000 tu mula terasa, mahal, banyak yang nak kena bayar zakat. Sedangkan kalau kira persen tu sama je. 2.5%, hak tahun mula-mula 250, meningkat bagi 2-3-4 ribu, meningkat jadi puluh ribu. Maknanya harta yang dia dapat, pendapatan yang dia perolehi dah berkali ganda. Part keluar dia kira, part dia terima dia lupa. Jadi itu cabaran untuk orang yang ada harta. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bila kita sedar Jibril turun jumpa Nabi ni, habaq aku, Islam tu apa? Nabi habaqkan benda tu. Termasuk tadi, dan kamu mengeluarkan zakat. Banyak zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat binatang-binatang ni kan. Cuma bab cerita zakat ni ada satu cerita. Selalu orang cerita bab zakat ni, dia akan ada satu cerita yang popular. Cerita kononnya seorang lelaki yang bernama Tha'labah pergi jumpa Nabi SAW, doa minta kat Nabi. Ceritanya mula-mula apa? Yang dia pergi solat, apa solat dia balik cepat kan. Nabi duk heran, pasal apa dia ni kelang kabut. Nabi tanya pasal apa? Pasal dia kata dia kongsi baju dengan isteri dia. Lagi kalau dia lambat, isteri dia lambat solat, jadi dia pun balik. Jadi lagu itulah. Jadi dia kata kat Nabi, minta ya Rasulullah nak bagi, tak mau jadi macam tu, doakan bagi dia senang. Maka Nabi pun doakan dia. Konon ceritanya daripada 2 ekor kambing, dia jadi berkembang biak, last sekali sampai tak ada nak main solat sekali dengan Nabi. Bila tak ada main solat sekali dengan Nabi, lama-lama tu lepas tu dah tak ada nak bayar zakat pula dah. Sampai zaman Abu Bakar, sampai zaman Umar. Cerita tu watak hero dia, hak cerita orang jahat tu namanya Tha'labah. Al-Hafidh, Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dalam kitab dia Al-Isabah, Isabah ni sebenarnya nama sahabat. Dia kata kalau pun sungguh ada cerita tu, dia kata kalau pun sungguh, lebih kurang perkataan dia, bukanlah Tha'labah sahabat Nabi yang ada. Pasal Tha'labah yang ada dalam sahabat Nabi tu meninggal dunia, mati syahid zaman perang Badar tu ni. Dan cerita tu dari sudut kritikannya tak logik. Kalau cerita tu kan, zaman Nabi dia tak membayar zakat, bila mai zaman Umar, zaman Umar tak mau terima zakat dah. Tak logik benda tu. Mana pula orang nak bayar zakat kita tak boleh terima? Tara Abu Bakar pun orang tak membayar zakat. Dia perang, ini orang nak suruh bayar zakat, dia tak mau terima. Itu cerita tak logik. Jadi cerita Tha'labah tu ialah cerita yang tak benar. Tuan-tuan dengar dalam forum perdana di TV, dengar dalam Manawah, macam-macam Ustaz. Ceramah-ceramah tambah, kalau ceramah bab zakat dia keluar tajuk tu. Cerita tu tak betul. Dan barangkali ada unsur anti sahabat Syiah kot. Pasal Tha'labah ni kalau yang ada di kalangan sahabat Nabi adalah salah seorang daripada ahli Badar, kata Ibn Hajar. Gitu. Baik. Yang berikutnya, watasuma Ramadan, dan kamu berpuasa di bulan Ramadan. Hadis ini tuan-tuan, maknanya dia keluar selepas daripada turunnya perintah Allah Ta'ala yang mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Sebelum daripada turun ayat mewajibkan puasa di bulan Ramadan, kalau tuan-tuan baca hadis Bukhari dan sebagainya, dinyatakan yang Nabi berpuasa Ashura, dan Nabi wajibkan para sahabat berpuasa Ashura tu. Bila turun wahyu mewajibkan puasa Ramadan, maka Nabi bagi pilihan kepada sahabat nak puasa Ashura atau tak puasa. Jadi maka dengan itu yang sepakatnya satu-satunya puasa yang wajib bagi seluruh umat Islam yang mukallaf ialah puasa Ramadan. Lain daripada tu kalau nak jadi wajib, kalau dia nazar, ataupun kalau kena hukuman kafarah. Itu dah 3 bentuk yang wajib. Hak Ramadan, nazar, yang ketiga kafarah. Itu wajib. Apa lagi? Kafarah, no? Kafarah dam haji. Lebih kurang itulah. Itu bentuk. Yang lain daripada tu puasa sunat belaka. Dan puasa Ramadan ini kita kena baca nas-nas yang lain. Akan ada kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh Allah Ta'ala sendiri kepada umat manusia. Dan yang kelima, watahujjal baita, dan kamu menunaikan haji ke rumah
Al-bait dimasukkan di situ ialah Baitullahil Haram. Baitullahil Haram ataupun kita panggil Al-Masjidil Haram. Buat haji di situ. Itu perlambangan dia. Pasal antara teras amalan haji ialah tawaf, sa'i, kan? Selain daripada tu yang luar daripada Masjidil Haram, yang menjadi teras ialah Arafah. Nabi sebut dalam hadis riwayat At-Tirmizi, al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Pasal apa Nabi kata haji itu Arafah? Wallahu taala alam. Cerita hadis itu ialah Arab Quraisy masa depa buat haji, depa tak mau keluar daripada tanah haram. Kalau hari wukuf pun lain daripada Quraisy akan lajak pergi ke Arafah, Quraisy tak kat Muzdalifah. Dia tak mau pergi sana. Bila hari tahun terakhir dengan haji perpisah dengan Nabi tu, bila Nabi bergerak untuk wukuf di Arafah, Nabi akan keluar bila tuan-tuan? Daripada Mekah. Nabi keluar 8 Zulhijjah yang dinamakan hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah tu Nabi keluar daripada kota Mekah lepas solat subuh. Nabi akan keluar daripada Mekah, Nabi akan menuju ke, Nabi tak pergi Arafah lagi, Nabi pergi Mina. Duduk di Mina tu Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, subuh 9 hari bulan tu Nabi salat subuh tu di Mina. Lepas tu baru Nabi bergerak pergi ke Arafah. Jadi masa Nabi nak bergerak pergi Arafah tu, orang-orang Quraisy tertahan. Dia pun rasa macam teragak-agak, nak pergi tak pergi, nak pergi tak pergi. Lepas sampai dah biasa sampai dekat lepas Mina Muzdalifah, berhenti dekat tu ya. Tu Nabi kata al-hajju Arafah. Haji pergi Arafah. Barulah dia ikut pergi Arafah. Dan pergerakan Nabi tu, Nabi tak sampai terus masuk Arafah tu. Nabi berhenti di Namirah, nama tempat tu. Masjid. Ada masjid kan dekat pada Arafah tu. Siapa yang biasa pergi haji tu, Nabi akan berhenti kat sepadan tu. Sahabat binakan kemah kat Nabi. Bila matahari gelincir saja, baru Nabi masuk ke kawasan Arafah. Nabi akan berwukuf. Dalam haji perpisahan, Nabi berwukuf di Jabal Rahmah. Di situ Nabi menyampaikan khutbahnya yang terakhir, khutbah Arafah. Dan Nabi sebut, sini aku berwukuf, dan Arafah ini seluruhnya adalah tempat berwukuf. Maksudnya jangan pergi tumpu kat situ saja. Mana tempat dalam Arafah pun tak apalah, wukuflah. Itu dipanggil haji. Baik, haji ke Baitullah maksudnya tadi tawaf, sa'i, ada Mina, ada Muzdalifah, ada Arafah, patah balik Jamrah dan sebagainya kan yang tuan-tuan belajar lalu tu. Dan dalam tuntutan haji ni, dalam banyak-banyak ibadat, untuk haji ini dia ada satu klausa ujung tu, in istata'ta ilaihi sabila, kalau kamu mampu untuk sampai. Dalam ayat Al-Quran dan sebagainya, man istata'a, dalam hadis lain, man istata'a ilaihi sabila, bagi sesiapa yang berkemampuan. Dipanggil istita'ah. Pasal itu antara syarat wajib haji, selain daripada syarat-syarat yang ada, muslim, mukallaf, apa semua tu, ujung tu dia ada berkemampuan. Bila berkemampuan, maka wajiblah seseorang itu menunaikan haji. Cumanya bila mai ke zaman realiti kita ni, ada orang tu dia sihat tubuh badan, dia kuat, duit pun ada, masa pun ada, bila nak pi 2065 daftar 2065. Lah umur, kalau yang kata umur 40, 2065 duk ada berapa tahun ke? Bila nak pi? Kan? Jadi kerana itu para ulama sebutkan tentang bab ini, bagi orang yang betul-betul dia memang ada kemampuan, duit tu memang jenuh, kalau ada cara untuk dia boleh pergi haji tanpa tunggu tunggu visa tabung haji tu, dia pilah macam mana pun lah. Kalau orang memang duit dia banyak, dia tahu ikhtiar untuk visa VIP apa semua tu buat pilah macam mana pun. Kalau sungguh duit dia memang banyak dan dia tak ada apa masalah. Tapi kalau jenis orang yang memang cukup-cukup rega hak ni, ialah cukup-cukup hak tabung haji punya subsidi dia boleh masuk, yang tu tak upaya. Dia memang kena tunggu giliran dia sampai mana, kan? Dan petuanya kalau nak tunggu giliran ni bagi cepat, tak tahulah tak mana cepat. Masuk tu bagi cukup, kalau kata 9,000 lebih di Istiadat baru ni, katalah letak 10,000, jangan dia buat keluar benda tu, kekalkan 10,000 tu, insya-Allah dia akan percepatkan sikitlah daripada
tarikh tahun giliran kita tu. Ada orang dia percepat 5 tahun, ada orang percepat 10 tahun. Ikut rezeki masing-masing. Dan benda ni kok mana pun pusinglah sekali, dia merupakan panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Doa bagi Allah panggil kita pi. Usaha bagi cukupkan segala keperluan yang ada, termasuk istita'ah tadi, kemampuan. Dan kemampuan ni dia termasuk dengan sihat tubuh badan, termasuk dengan harta. Tak payahlah memang harta nak kena ada. Haji ialah ibadat harta. Dia ibadat tenaga dan ibadat harta. Memang nak kena buat, kena ada harta. Jadi usahakan yang tu dan doa kepada Allah supaya Allah Ta'ala panggil kita. Bila Allah Ta'ala panggil, tuan-tuan, kita tahu Allah panggil dan kita pun dapat senarai. Kita kata ni tabung haji panggil. Ya, tabung haji tu sebagai alat panggil kita. Dapat list nama daripada syarikat-syarikat, oh nama kita naik, depa tu alat panggil kita. Kadang-kadang nama dah naik dah, bila sampai dah siap-siap nak pergi, minta maaf nama dah digugurkan. Punyalah marah apa siapa yang tu. Dah, nanti sabar lu. Depa nu panggil atas urusan dunia, tetapi hakikat panggilan daripada Allah Ta'ala. Dah main dengan kota, main segala mak nenek, susah. Hotel pun tak ada, banyak daripada Reban, pintu Masjidil Haram tuan-tuan banyak, separuh tu tutup dah. Maka kita kena tahu, last kali ini ialah panggilan daripada Allah Ta'ala. Pasal tu bila sampai ada orang yang dapat rezeki, tuan-tuan, tak kira ada pergi umrah ke pergi haji ke, bila dia jejak-jejak kaki turun ke airport tu, dia kena besar hati, dia kena rasa syukur betul-betul kepada Allah. Bila dia start melalui miqat tu, dia mula dengan labbaik Allahumma labbaik. Dia kena sedah, dia kena sebut dengan perasaan. Labbaik tu maksudnya kami sahut seruanmu ya Allah. Maknanya Allah gamit dah kita, Allah panggil dah kita, ni kami sambut, pasal tu kami mai. Tuan-tuan, satu baru rasa nikmat pi tu. Ni orang labbaik Allah jugalah kita pun, makna apa tak tahu. Apa? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, 5 perkara tadi, syahadah, 2 kalimah syahadah, salat, puasa, zakat dan haji bagi yang berkemampuan, ia merupakan Islam itu sendiri. Teras kepada Islam. Kalau kita namakan sebagai rukun Islam. Bila Nabi kata lagu tu, Jibril pun kata, sadaqta, kamu benar. Betul ya Muhammad. Jadi Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kata, kami ni ramai ni, fa'ajibna lahu, kami rasa heran dengan dia ni. Dia tanya, lepas tu dia mengiyakan pula. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita boleh faham maksud soalan Jibril itu bukan soalan dia tak tahu, tapi itu ialah soalan untuk pertamanya menguji kemampuan Nabi untuk menjawab. Pasal dia kata betul. Yang keduanya ialah untuk beritahu kepada orang yang dikeliling, itulah jawapan yang betul. Bukan Jibril tak tahu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita berhenti dulu takat ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam masa yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Silakan kalau ada apa-apa tuan-tuan nak bincang. Ada apa-apa? Tak ada nak? Cukup sekadar tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.